Hari itu kita berhenti di separuh masalah ba. Muka surat 149, 145 kalau buku dengan saya ni. Kalau di yang digital ni 190. Bawah tu. Uh, wa mata saratil mar'atu ajuzan. Situ. Situ sambung. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Habib untuk memulakan bacaan kitab. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rusmadi. Kita sambung pada wa mata saratil mar'atu ajuzan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa mata saratil mar'atu ajuzan la tahtaju lil huli wa wajadat syurutal istita'ati bi bai'ihi lazimaha bai'uhu wal ihjaju bi nafsiha awil istinabatu ala ma fussila. Seorang perempuan ketika mana dia sudah ajuz, sudah tua rentak, dia pada ketika itu dah menua, dah jadi ajuz, dah jadi nenek-nenek, yang mana la tahtaju lil huli, dia tidak berhajat lagi sudah dengan perhiasan, tak berhajat dengan perhiasan, barang kemas ke pakaian yang mewah, apa sebab dia rasa dirinya dah tua dah. Dia rasa dirinya dah tua, dah menopause, dah jadi nenek-nenek. Dia tak perlukan perhiasan lagi. Wa wajada syurutal istita'ati bi bai'ihi, dan dia mendapati syarat-syarat keupayaan itu, syarat-syarat mampu itu dengan dia menjualnya. Jadi kalau dijual dia jadi orang yang mampu. Lazimaha bai'uhu, maka lazimlah dia, mestilah dia, wajiblah dia menjualnya, menjual barang kemas tadi, menjual perhiasan tadi. Wal ihjaju bi nafsiha, dan lazimlah dia juga, wajiblah dia juga berhaji dengan dirinya sendiri. Kalau seandainya dia mampu pergi sendiri, maka dia kena berhaji dengan diri sendiri. Awil istinabatu, atau kalau dia tak mampu pergi, walaupun dia dah mampu daripada sudut harta benda, tapi dia tak mampu untuk pergi sendiri, maka awil istinabah, atau dia membadalkan haji. Membadalkan haji, upah orang untuk jadi haji badal dia. Ala mafusila, atas apa perincian yang sudah diterangkan sebelum ini. Itu dia. Jadi habis cerita perempuan. Kemudian cerita yang lain pula. Walau kana ma'ahu ma yakfihi lil haji bi nafsihi. Ni orang ni dia mampu untuk pergi haji dengan diri sendiri. Lakinnahu a'ma, tapi dia orang buta. Awi mra'atun, ataupun dia ni adalah hanya seorang perempuan. Yahtaju ila qaidin aw mahram, yang mana orang buta tadi tu perlukan kepada qaid, perlukan kepada pemandu. Ataupun seorang perempuan tadi tu dia perlukan kepada mahram, untuk untuk dia pergi haji. Dia dah mampu, dirinya sendiri dah mampu pergi, tapi kerana dia buta dia perlu pemandu, kerana dia perempuan dia perlu mahram. Sedangkan walam yabdul lahum syai'un, dia tak ada berbaki lagi harta itu untuk mengupah pemandu ataupun untuk membawa seorang mahram, tak ada. Jadi kalau seandainya untuk pergi berdua tak mampu. Kalau dia pergi seorang-seorang je mampu, tapi dia seorang-seorang perlukan pemandu, dia seorang-seorang perlukan mahram. Sedangkan harta yang ada tak cukup untuk pergi haji dua orang ini. Untuk haji seorang bolehlah, haji dua orang tak cukup. Maka macam mana? Fa'udiba, maka kemudian dia pun jadi lumpuh. Lumpuh artinya dah tak mampu dah dia pergi haji. Tapi sebenarnya sebelumnya dia mampu, cuma kerana ada halangan, yang dia tu tak ada pemandu, ataupun yang dia tu tak ada mahram, akhirnya dia tak boleh pergi haji. Ternyata dia kemudian jadi lumpuh. Jadi lumpuh. Fa'udiba, dia jadi lumpuh. Sementara wal malu bihalihi, sementara harta tu masih lagi kekal ada, sebab dia tak pergi lagi kan haji. Harta tu masih lagi kekal ada. Maka macam mana?
lazimahu istinabatu ghairihi minal miqati bidzalikal mal. Maka lazimlah ke atas dia, wajiblah ke atas dia mewakilkan orang lain tu jadi haji badal dia minal miqat, daripada miqat. Jadi wajib dia itu mengupah orang untuk jadi haji badal dia daripada miqat, iaitu daripada tempat yang ditentukan untuk berihram. Itu dia. Jadi wajib dia upah. Dia tak boleh pergi, wajib membadalkan haji pada ketika itu. Wajib membadalkan haji pada ketika itu. Yang mana orang yang jadi badal haji dia akan melaksanakannya daripada miqat. Mesti dia mula berihram niat haji badal daripada miqat, bukan daripada tempat yang lain. Itu dia. Bidzalikal mal, dengan menggunakan harta yang ada itu. Kan hartanya tadi kan boleh dia pergi untuk seorang-seorang kan. Boleh pergi untuk seorang-seorang, maka dengan harta yang ada itu dia pun membadalkan haji lah. Itu dia. Titik. Kama law kana ma'al ma'dubi malun yakfi ajiran min Makkah kasittati kurushin lazimahu ay wakila man yastajiru hajjan minal miqati aidan fawran. Seperti mana jika seandainya juga bersama orang yang lumpuh nih, dia ada harta yang cukup untuk mengupah orang daripada Makkah melaksanakan haji badal dia tu. Mengupah orang daripada Makkah melaksanakan haji badal dia. Kasittati kurusin, seperti misalnya dia ada duit sejumlah ketika itu cukuplah untuk menghaji badalkan 6 kurus. Lazimahu, maka lazimlah dia wakila, bahwa dia mewakilkan orang itu, dia berwakil berhaji badal. Wakila mayastajir, bahwa dia mewakilkan kepada orang yang dia upah itu hajan untuk menjalankan haji badal minal miqat, daripada miqat juga secara segera. Jadi tak boleh orang Mekah dari itu dia kemudian buat haji daripada Mekah, tak boleh, sebab dia jadi badal haji orang lain. Jadi bila dia jadi badal haji orang lain, dia kena pergi daripada miqat, bukan daripada rumah dia di Mekah. Dia perlu keluar daripada Mekah, pergi memasang kain ihram, berniat haji badal daripada miqat. Itu dia tadi. Itu hukumnya fauran, segera. Artinya karena dia sudah mampu sebelum dia lumpuh kan. Sebelum dia lumpuh dia dah mampu pergi seorang-seorang. Cuma pada ketika itu karena duitnya tak cukup, dia tak boleh pergi. Karena duitnya tak cukup untuk mengupah pemandu, duitnya tak cukup untuk membawa mahram kan, dia tak pergi. Maka karena dia sebenarnya dah mampu, akhirnya dia wajib berhaji badal. Wajib berhaji badal secara segera. Titik. Ini apa tadi syaratnya? Wa inu diba ba'da tamakkun. Kalau seandainya lumpuhnya tuh selepas dia mampu. Selepas dia dikatakan mampu untuk pergi haji seorang-seorang, secara pribadi dia dah mampu. Wa illa, kalau secara pribadi dia tak mampu, maka fa'alat tarahi. Wa illa, secara pribadi tak mampu. Jadi kemudian dia lumpuh. Secara pribadi dia tak mampu, dia lumpuh. Lepas dia lumpuh tu baru dia mampu secara pribadi misalnya. Dia jadi lepas dia lumpuh baru jadi orang kaya misalnya. Macam mana? Maka kewajiban berhaji badal itu adalah fa'alat tarahi. Itu atas secara lapang, tidak mesti dengan segera. Fa'alat tarahi secara lapang, tidak mesti dengan segera. Sebab apa? Sebab kelumpuhan dia datang sebelum ketika mana dia mampu atau wajib pergi haji. Itu dia. Lepas lumpuh baru kaya misalnya. Itu maka kewajiban badal hajinya dah alat tarahi, atas secara atas secara lapang, ada masa yang luas, secara lapang. Li'annal istita'. Jadi kenapa kewajiban tadi tu secara fauran ketika dia lumpuh selepas mampu, itu kewajibannya secara fauran, sementara
mampu selepas lumpuh itu kewajibannya ala tarakhi. Kenapa? Li'annal istita'ata bil ghair. Karena mampu dengan asbab orang lain, maksudnya dengan cara haji badal itu sama saja hukumnya seperti mampu dengan diri sendiri. Jadi kalau kita misalnya kan dengan diri sendiri kita dah mampu, maka kita wajiblah sesegeranya pergi haji. Karena kita dah mampu kan. Kalau selagi mana tak mampu, tak wajib lagi pergi haji. Maka begitulah juga dengan haji badal. Kalau seandainya ketidakupayaan pergi haji itu selepas kita mampu pergi haji, maka wajib segera berhaji badal. Tapi kalau seandainya kekayaan kita, kemampuan kita itu datang selepas kita lumpuh, artinya apa? Artinya alat tarakhi kewajiban haji badalnya tadi. Okey. Kemudian faedah. Imra'atun, seorang perempuan, la tastati'ur rukuba. Dia tak mampu untuk naik kenderaan. Dia tak mampu untuk naik kenderaan. Sebenarnya bukan perempuan je, lelaki pun juga begitu. Cuma biasanya kalau lelaki ni dia lebih kuat fizikalnya dibanding perempuan. Jadi yang dicontohkan sini perempuan. Fa'idatun imra'atun, perempuan, la tastati'ur rukuba. Dia tidak mampu. Seorang perempuan dia tidak mampu untuk berkendara. Dia tidak mampu untuk berkendara. Dia tak mampu naik kenderaan. Awil masyu fil aqab, ataupun dia tak mampu berjalan fil aqab, di kawasan berbukit. Dia tak mampu berjalan di kawasan berbukit. Tastati'uhu, atau mampu je dia naik kenderaan, mampu je dia berjalan di kawasan berbukit. Tapi lakin bimasyaqqatin syadidah, akan tapi kemampuan tadi itu dengan masyakkah yang kuat, dengan masyakkah yang besar. Jadi mampu sih mampu, tapi ada berlaku masyakkah yang berat dekat diri dia kalau dia paksakan juga. Itu dia. Kenapa? Kibarin, karena dia dah tua. Karena dia dah tua. Kerana dia dah tua, akhirnya jadi masyakkah lah. Kalau nak pergi jauh-jauh jadi masyakkah. Kalau nak pergi naik turun bukit pun jadi masyakkah. Kerana kibarin, karena dah tua. Au zamanatin, sama maknanya tua rentak. Dah uzur dia. Tak mampu berjalan lama, tak mampu nak duduk lama dan seterusnya. Bi alla tuhtamala adatan, dengan sekira-kira ianya tidak tertanggung pada kebiasaannya. Dengan sekira-kira ianya tidak tertanggung pada kebiasaannya. Tidak tertanggung macam mana? Dikatakan maksudnya tidak tertanggung di sini artinya dalam keadaan yang menyebabkan dia masyakkah, yang menyebabkan dia harus untuk bertayamum. Tu diterangkan macam tu. Bi alla tuhtamala adat, tentu itu keadaan yang mengharuskan dia bertayamum. Masyakkah yang mengharuskan dia bertayamum pada ketika itu. Jazalah, maka haruslah bagi dia, orang yang seperti ini keadaannya, antastajira may yahujju anha, bahwa dia mengupah orang yang menghaji badalkan dia. Bahwa dia mengupah orang yang menghaji badalkan dia. Ini sebenarnya bukan berlaku untuk perempuan saja, berlaku untuk lelaki juga. Sebab kan ada hadis tu tentang haji badal yang mana seorang anak, seorang perempuan datang jumpa baginda Nabi. Dia cerita yang bapa dia ni dah tua rentak, dah tak mampu dah nak duduk tegak atas kenderaan, dah tak mampu dah naik kenderaan. Boleh tak itu perempuan, itu anak perempuan tu menghaji badalkan bapa dia? Nabi kita pun jawab boleh. Maknanya apa? Berlaku untuk perempuan dan juga lelaki. Maka orang ini boleh dia mengupah orang untuk buat haji badal dia.
Kama naqalahu Basaudan an Ibni Hajarin wa Muhammad Ramli. Ini seperti mana yang dinukilkan daripada oleh Imam Basaudan, daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Muhammad Ramli. Wa qala al-Qurdiyu, dan Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi kata, apa maksudnya la tuhtamalu adatan tuh? Haddul masyaqqati, had masyaqqah yang dikatakan apa nama, Masya Allah, yang dikatakan boleh buat haji badal, boleh membadalkan, boleh buat haji badal, buah upah orang lain untuk buat haji badal, apa dia? Mala, tu silap cetak tu. Mala yutaqus sabru alaih. Mala yutaqus sabru alaih, iaitu perkara yang mana tidak mampu untuk kita bersabar di atas itu perkara. Itu kata para ulama ditakrifkan dengan lebih jelas lagi disebut dalam kitab Tuhfah dan lain-lain, disebutkan yaitu sesuatu yang mengharuskan kita untuk tayamum. Itu perkara yang membenarkan kita untuk bertayamum, perkara masyakkah yang membenarkan kita untuk tayamum. Itu dia titik bis. Kemudian mas'alatu syin, mas'alatul ashar. Masalah al-ashar. Apa dia kata? La yadurru syakku fi niyatin nusuki ba'dal faragi minhu kas-sawmi bil aula. La yadurru syakku, tidak memudarat, oleh keraguan, fi niyatin nusuki, pada niat haji, ba'dal faragi minhu, selepas berakhirnya haji. Jadi dah selesai dah rangkaian ibadah haji, dia ragu. Aku ni ada niat haji ke tidak? Aku ni ada niat haji ke tidak? Dah habis dah hajinya, dia ragu pada ketika itu. Dia tak ingat yang dia ni ada niat ke tak ada niat. Dia tak ingat. Dia tak ingat dia ni ada niat ke tak ada niat. Masa pasang ihram dulu tu ada niat ke tak ada niat. Macam-macam ada, macam-macam tak ada. Dia lupa. Sehingga dia jadi ragu pada ketika itu. Kasaumi, seperti mana dia juga selepas habis dah buka puasa, dia pun ragu. Aku masa sahur tadi tu ada niat ke tidak? Atau malam semalam tu aku ada niat ke tidak? Dia ragu macam tu. Apa jawapannya? La yadur. Itu tidak memudah. Artinya puasanya tetap sah, hajinya pun juga tetap sah. Bil aula. Jadi seperti mana dekat puasa itu sah, dekat haji pun lebih aula lagi juga sah hajinya. Itu dia. Wal farqu bainahuma wa bainas salati wal wudu, dan perbezaan di antara puasa dan haji dan juga sembahyang dan wudu. Sembahyang dan wudu haitsu asara syakku fihi ma'alal mu'tamad, di mana dalam sembahyang dan wudu itu keraguan itu akan berkesan kepada ibadah. Akan berkesan pada salat, akan berkesan kepada wudu mengikut pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau seandainya kita sembahyang kan, lepas sembahyang kita ragu. Ketika takbiratul ihram tu kita ragu, apakah kita berniat sembahyang ke tidak? Apakah berniat sembahyang ke tidak? Berniat sembahyang ke tidak? Kita ragu, kita tak ingat. Kita ada niat ke tidak masa kita angkat Allahu Akbar tu? Kita tu ada niat sembahyang ke tidak masa tu? Kita ragu pada ketika angkat takbir tu. Kita tak ingat. Kita lupa, kita tak ingat, kita ragu sama ada kita berniat atau tidak berniat. Kalau keadaan macam ni, sembahyang kita tu kena diulang. Sembahyang kita kena diulang. Lain halnya kalau kita misalnya kita yakin lepas kita sembahyang, kita yakin kita dah berniat sembahyang dah. Cuma lepas bila lepas sembahyang tu kita jadi ragu pula niat ke tidak. Tapi sebenarnya kita dah yakin dah sebelumnya kita dah berniat. Masa kita takbiratul ihram tu kita berniat. Cuma datang was-was iblis kata, engkau tu tak niat lagi lah, kata iblis. Padahal kita dah yakin dah sebenarnya kita berniat. Kalau yang macam tu tak apa. Tu tak kisah. Tu sembahyangnya masih sah. Tapi kalau seandainya kita sendiri yang lupa, kita pun tak yakin dengan niat sembahyang kita, kita pun tak yakin sama ada kita berniat ke tak berniat, itu maka sembahyang jadi tak sah. Jadi bezakan masalahnya. Yang pertama, yakin dah berniat. Kemudian bila lepas sembahyang datang was-was daripada iblis, engkau tak berniat lagi, kata iblis. Jadi ragu pada ketika itu, maka al-yakin la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan hilang, tidak akan boleh hilang dengan asbab datang keraguan. Tapi kalau seandainya memang semula ragu tak berniat, semula ragu, memang dia
ketika dia takbir itu dia tak yakin sama ada dia berniat atau tak berniat, lepas sembahyang masih juga dia dalam keraguan tu, dia tak yakin dia berniat atau dia pun ataupun dia lupa dia berniat ke tak berniat, maka itu sembahyang perlu diulang. Itu mengikut pendapat yang muktamad. Dalam puasa tidak, dalam haji pun juga tidak. Apa perbezaannya? Kenapa jadi berbeza? Wal farqu bainahuma, dan perbezaan di antara keduanya puasa dan haji, dan juga antara sembahyang dan wuduk, di mana dalam sembahyang dan wuduk itu asara syakku fihim, akan keraguan itu akan berkesan pada keduanya. Alal mu'tamad, mungkin pendapat yang mu'tamad. Apa bedanya? Anna ahkaman niyati fi nahwi salati aglazu minha fin nusuk wassaumi. Bahwasanya hukum hakam niat dalam seumpama sembahyang itu lebih ketat berbanding dalam puasa dan haji. Kalau dalam puasa kan misalnya kalau kita ketika tengah puasa nih, ada terniat, aku nak makan dah, lapar lah pula. Batal tak puasa kita? Tak batal. Puasa kita tak batal. Walaupun ada terniat dalam hati nak makan, sebab kita lapar. Selagi mana kita tak makan, tak batal puasa kita. Walaupun ada terniat dalam hati nak makan. Ada berazam dalam hati nak makan. Tapi selagi mana kita tak betul-betul makan, tak batal puasa kita. Tapi kalau sembahyang, tak. Sembahyang tak boleh lagu tu. Sembahyang ketika kita tengah sembahyang misalnya, tengah rukuk misalnya, lalu kita pun kata, nanti kalau datang Ustaz Wan Nazir, aku nak batal lah sembahyang ni. Batal lah sembahyang ni, walaupun Ustaz Wan Nazir tak datang lagi. Tu dia, tu beza antara niat dalam sembahyang dengan niat dalam puasa. Jadi, hukum hakam niat dalam sembahyang tu lebih ketat, lebih keras daripada hukum hakam niat dalam puasa dan sembahyang. Contohnya tadi, kalau kita setakat ada berazam niat nak makan ketika mana kita puasa, selagi mana kita tak makan, tak batal puasa kita. Tapi kalau ada niat nak batalkan sembahyang ketika kita sembahyang, walaupun belum berlaku lagi apa yang kita niat tadi tu, walaupun belum berlaku lagi apa yang kita niat, apa yang kita ta'lik tadi tu, maka dah batal dah sembahyang kita. Tu dia. Walaupun tak berlaku lagi. Misalnya, kalau aku kentut, mohon maaf bahasanya, kalau aku kentut, aku batal lah sembahyang ni. Tak kentut lagi pun dah batal dah sembahyang dia. Itu hukum hakam niat dalam sembahyang lebih ketat berbanding hukum hakam niat dalam puasa dan solat. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, wa idhamul masyaqqati fi hadzaini, dan berat masyaqqah, kesusahan pada dua perkara ini, haji dan puasa. Berbeza dengan sembahyang. Kalau haji dan puasa, kita katakan, tak sah lah hajinya kalau dia tak berniat. Kalau dia lupa, dia ragu sama ada dia berniat atau tak berniat, kena ulang pula hajinya. Tahun depan kena pergi haji pula lah ceritanya. Kan jadi susah. Lagi-lagi zaman kita sekarang ni, yang haji ni ada kota. Haji ada kota. Kalau nak daftar haji, kita tak boleh nak pergi haji tahun tu terus. Kita kena tunggu berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ada yang sampai tunggu 40 tahun baru boleh pergi haji. Lepas tu pula, kalau kita tak nak tunggu pun, guna haji plus, guna haji khas VIP tu pun belum tentu dapat. Dengan visa puradak kah, visa mujamalah kah, silap-silap macam tahun ni ramai yang visa puradaknya tak dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, tak jadi juga pergi haji, padahal dah keluar duit 100,000, 200,000, 300,000 dah keluar duit, tapi tak jadi juga pergi haji. Kan susah. Ada idhamul masyaqqah di situ. Ada masyaqqah yang berat. Kalau seandainya dikatakan tidak sah hajinya bila dia ragu-ragu atau lupa sama ada dia berniat ke tak berniat masa awal dia pasang kain ihram tu. Kan ada idhamul masyaqqah. Ini beza dengan sembahyang. Sembahyang berapa minit ya? Sembahyang kalau selagi mana kita tak batal, kita ulang sembahyang 4 rakaat, 5 minit, 10 minit dah siap dah. Apa susahnya? Tak ada susah pun. Itu dia. Maka inilah perbezaannya. Kenapa pada puasa dan haji hukum hakam niatnya berbeza dengan hukum hakam niat pada sembahyang dan wudu.
Wa rajjaha Samhudi wa ghairuhu. Ini pendapat yang kedua. Imam Samhudi dan ulama yang lain mereka mentarjih ada ta'sir syakki ba'da faragil ibadati mutlaqan. Tiada memberi kesan oleh keraguan selepas selesainya itu ibadah secara mutlak. Tak kisahlah ibadah gapo. Semaya ke, wudu ke, puasa ke, haji ke apa. Kalau dah kita buat, kemudian kita ragu, kita ni berniat ke tidak masa nak mula-mula nak buat, itu tak ada kesan sama sekali, kata Imam Samhudi. Tapi ini pendapat yang kedua tidak mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita ada perbezaan antara sembahyang dan wudu dengan puasa dan haji. Itu dia. Faedah. Ustujira lil haji. Dia diupah untuk pergi haji. Ni jadi orang upahan. Ustujira lil haji. Dia diupah untuk pergi haji. Dia diupah untuk pergi haji. Jadi haji badal lah ni. Jadi haji badal. Ustujira lil haji an ghairihi. Dia diupah untuk pergi haji, menjalankan haji bagi pihak yang lain, bagi orang lain. Maksudnya dia jadi haji badal lah tu. Kemudian faqala inda talaffuzihi bin niyah, maka dia ucaplah ketika dia melapaskan niat. Kan niat haji kan dilapaskan. Niat haji kan dilapaskan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah tu kan. Kan lapas niat haji kan dilapaskan. Labbaik Allahumma hajjan ataupun labbaik Allahumma umratan kan. Niat haji itu dilapaskan. Maka ketika dia melapaskannya itu apa? Dia kata lagu ni. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi an fulan. Aku berniat haji dan aku berihram dengan haji an fulan, bagi pihak si fulan. Perkataannya lagu ni. Aku berniat haji, jadi yang berniat haji dia. Maksudnya kalau yang berniat haji dia, maka hajinya tu dia lah. Sebab yang dia niatkan haji kan dia. Nawaitul haji, aku niat menunaikan haji. Wa ahramtu bihi, dan aku niat berihram, dan aku memasang kain ihram bihi dengan haji tadi. An fulan, bagi pihak fulan. Artinya yang dia berniat haji untuk diri dia lah. Nawaitul haji, aku niatkan haji. Berarti yang berniat haji untuk diri dia sendiri. Wa ahramtu bihi, dan aku berihram dengannya, dengan haji tadi. An fulan, bagi pihak fulan. Jadi an fulan bagi pihak fulan tu lepas dia berniat baru an fulan. Dia kata nawaitul hajja, aku niat haji. Wa ahramtu bihi, aku masang kain ihram dengan haji. Tapi an fulan, bagi pihak si fulan. Artinya bagi pihak si fulan tu lepas dia berniat haji dan lepas dia berihram baru niat an fulan tadi. Baru dia sebut an fulan tadi. Maka macam mana hukumnya niat lagu ni? Fa in kana qalbuhu muwafiqan li lisanihi. Maka seandainya dia punya hati itu bersamaan dengan lisannya dia, bermuafakah dengan lisannya dia. Artinya lisannya dia kan niat haji untuk bagi pihak dirinya sendiri. Nawaitul haji, aku meniatkan haji. Artinya yang berniat haji untuk diri dia lah. Secara asasnya kan macam tu. Itu lisan dia. Kalau seandainya lisan dia itu bersamaan dengan hatinya, artinya hatinya itu memang niat haji untuk diri sendiri, dan lisannya terucap juga sedemikian, waqalahu, maka jadilah haji itu untuk diri dia sendiri. Karena apa? Karena lisan yang dia ucap niat haji untuk diri sendiri, hatinya pun juga memang berniat untuk diri sendiri. Maka jadilah haji itu untuk diri dia sendiri. Waqa'alahu, berlakulah haji lahu, bagi diri dia sendiri. Wa illa, tapi kalau tak sama antara hati dan lisan. Lisan memang mengucapkan nawaitul hajj, aku meniatkan haji. Artinya dia yang berniat haji, dia yang pergi haji. Tapi kalbunya tidak. Dia kata pergi haji ini adalah karena bagi pihak si fulan, jadi haji badal. Lafaznya dah haji bagi pihak diri sendiri, tapi niat dalam hati adalah untuk haji badal. Maka apa yang berlaku? Fal ibratu, maka yang diambil kira bima fi qalbihi, apa yang ada dalam hati dia. Apa yang ada dalam hati dia? Haji badal. Maka jadilah itu haji badal.
Walaupun ucapan niat hajinya nawaitul hajja sahaja. Tapi karena dalam hatinya dia kata apa nama sebagai haji badal, maka jadilah dia apa yang ada dalam hati tadi. Jadi haji badal nawaitul hajja wa ahramtu bi anfulan. Nah, sekalipun anfulannya tadi diucapkan selepas dia nawaitul hajja, aku berniat haji. Sekalipun itu selepasnya karena dia memang niat dalam hatinya untuk haji badal, oke, maka jadilah haji badal. Wa aslus siratis sahihati, dan asal sigat yang betul. Sigat yang betul itu macam mana? Niat haji badal itu macam mana yang betul? Ayyakula, bahwa dia kata, bahwa dia ucap, nawaitul hajja an fulanin wa ahramtu bihi. Nawaitul hajja, aku meniatkan haji an fulan, bagi pihak si fulan. Jadi dia haji ini bukan bagi pihak dirinya sendiri, tapi an fulan, bagi pihak si fulan. Wa ahramtu bihi, dan aku memakai kain ihram bihi, dengannya haji bagi pihak si fulan. Itu niat yang betul, macam tu lapas niat yang betul. Lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Intaha, itu daripada fatwa Imam Basaudan. Titik. Faidatun, kaedah pula. Afta Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar memfatwakan, bi annahu law ahrama syakhsun, bahwasanya kalau seandainya ada orang yang berihram dengan haji, jadi dia memakai kain ihram niat untuk pergi haji. Inda mujawazatil miqat, ketika mana dia melepasi sudah miqat. Jadi ketika dia melepasi miqat, dia memakai kain ihram, dia naik haji. Dan ketika itu dia juga wasyaratat tahallula likulli uzrin ya'ridu lahu diniyan aw dunyawiyan. Dia niat hajinya bersyarat. Dia mensyaratkan at-tahallul. Dia kata nawaitul hajja, aku niat menunaikan haji dan aku berihram dengan haji dengan syarat aku akan bertahallul bagi setiap uzur yang mendatang. Sama ada uzur dunia ataupun uzur keagamaan. Sama ada uzur dunia, misalnya dia dihalang masuk Mekah, tak boleh masuk Mekah misalnya. Uzur dunia karena tak ada visa. Itu uzur dunia. Ataupun uzur yang keagamaan. Misalnya uzur keagamaan tiba-tiba dia haid misalnya. Itu uzur keagamaan. Jadi dia niat haji tapi dengan syarat. Haji bersyarat. Haji bersyarat, yaitu syarat tahallul bagi setiap uzur yang mendatang bagi dia. Tak kisahlah uzur dunia ataupun uzur agama. Ataupun dia bersyarat juga, syaratnya apa? In wajada may yastajiruhu qabla tarwiyati. Jika seandainya dia dapat orang yang mengupah dia sebelum hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Jadi dia niat haji seandainya dia niat haji, dia berihram haji dan niat haji pada ketika itu, dan dia syarat dia akan bertahallul kalau dia dapat orang yang mengupahnya sebelum tarwiyah. Kalau tak ada orang yang mengupahnya sebelum tarwiyah, maka dia tak jadi pergi haji. Dia syarat lagu tu. Jadi dia syarat dia berihram haji dan dia syarat kalau seandainya dia dapat orang yang mengupahnya sebelum tarwiyah. Rupa-rupanya tak ada yang mengupah dia. Maka macam mana? Jadi haji ke tak jadi haji? Tahallul ke tidak tahallul? Sahha syartuhu dzalik. Sah syaratnya yang demikian itu. Artinya apa? Dia akan bertahallul ketika mana ada uzur yang mendatang. Dia akan bertahallul ketika mana apa? Tak ada orang yang mengupah dia. Sahha syartuhu dzalik. Thumma in syaratahu bila hadiyin kana tahalluluhu bin niyati faqat. Kemudian jika seandainya syarat dia itu ada tanpa sembelihan, artinya dia ketika dia berniat nawaitul hajjah, aku meniatkan untuk pergi haji dan aku memakai ihram haji ini, dan apabila ada keuzuran yang mendatang aku, maka aku akan jadi bertahallul dengan sembelihan misalnya. Kalau seandainya dia syaratkan sembelihan,
Summa in syaratahu bila hadiyan, kalau seandainya dia mensyaratkan dengan tanpa sembelihan, karena tahallulu bin niyati faqat. Maka tahallul itu cukup dengan asbab dia berniat tadi, cukup sudah jadi dia bertahallul. Dengan asbab akan ada dah berniat, jadi cukup dah dengan tahallul tadi. Cukup dah tahallul dengan asbab niat tadi tu. Au bihadiyan, tapi kalau seandainya dia niat tahallul beserta sembelihan, maka lazimlah dia menyembelih baru dia bertahallul. Itu dia. Sembelih dulu baru tahallul kalau seandainya dia bersama dengan sembelihan. Sebab dia sendiri yang wajibkan sembelihan tadi dengan dia mensyaratkan sedemikian. Dia kata kalau ada uzur yang mendatang, maka aku akan bertahallul dan menyembelih. Maka wajiblah dia pada ketika itu bukan sekadar dengan sebab keuzuran tadi itu saja. Dia perlu juga menyembelih sehingga dia boleh bertahallul selepasnya. Intah. Faidatun. Ini tentang letak hijr Ismail pula. Faidatun al-zahiru fi wad'il hijri al-mawjudil ana annahu 'ala al-wad'il qadim fatajibu mura'atuhu wa la nadhara li ihtimali ziyadatin aw naqsin. Al-zahiru ni ada satu istilah di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hasil daripada kajian realiti, kajian teks dan nas, mana ini adalah satu pendapat yang kesimpulan yang kuat yang diambil oleh penulis daripada hasil daripada kajian beliau sendiri, berasaskan realiti yang beliau tengok dan juga berasaskan daripada nukilan-nukilan dan teks daripada para ulama sebelum beliau. Al-zahiru, pandangan yang kuat, fi wad'il dia pendapat pandangan yang kuat yang ditagih oleh penulis, fi wad'il hijril mawjudil an, pada letak atau posisi lokasi hijr Ismail yang wujud sekarang ini, annahu 'alal wad'il qadim, dia letak posisi tempatnya itu seperti mana tempatnya yang dulu-dulu juga. Macam yang dulu-dulu juga. Maka fatajibu mura'atuhu, maka kita wajib meraihkannya, yang bahwasanya hijr Ismail ini adalah bahagian daripada Ka'bah. Maka kita jangan bertawaf di dalam hijr Ismail tuh, bertawafnya di luar daripada hijr Ismail. Jadi bertawafnya di luar hijr Ismail. Jangan bertawaf di dalam kawasan hijr Ismail. Begitu. Sebab kalau bertawaf di kawasan hijr Ismail, dia sama dengan bertawaf di dalam kawasan Ka'bah, tidak sah tawafnya. Sebab tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu kan namanya mengelilingi Ka'bah. Hijr Ismail termasuk daripada bahagian Ka'bah. Kata Nabi, orang Arab dulu-dulu, orang Quraisy dulu-dulu tak cukup dananya, akhirnya terpaksa mereka tidak menyambungkan hijr Ismail dengan Ka'bah. Maka apa? Maka kita kalau nak bertawaf, kita bertawaf di luar daripada kawasan hijr Ismail, di belakang kawasan hijr Ismail, jangan di dalam kawasan hijr Ismail. Itu dia. Fatajibu mura'atu, wajib kita meraihkannya, wajib kita memperhatikannya. Jangan sampai tawaf di dalam kawasan hijr Ismail. Wala nadhara lihtimali ziyadatin aw naqsin, dan kita tak perlu mengambil kira atas kemungkinan hijr Ismail ni bertambah jauh ke atau bertambah kurang ke dekatnya dengan Ka'bah tadi itu. Sebab tempat hijr Ismail yang itulah dia tempatnya, tidak diubah-ubah. Itulah tempatnya, tidak berubah-ubah daripada dulu, macam itulah keadaannya. Naam, ya. Fi kullim min fathataihi, pada setiap daripada dua celah hijr Ismail, kanan dan kiri itu kan ada celah tu. Fajwatun, daripada setiap bukaannya tu kan ada celah. Daripada setiap bukaannya tu kan fajwatun fathataihi, daripada kedua sisinya kanan dan kiri itu, di sisi kanan dan kiri, di hadapan kanan dan di hadapan kiri itu kan fajwatun, ada celah. Nahwun min salasati arba'i zira'in, yang mana ukurannya itu, saiznya itu sebanyak 3/4 hasta, 3 suku hasta. Dia punya celahan tuh ada 3 suku hasta. Bil hadid, dengan besi. Ini pada zaman beliau. Kharijatun, yang mana terkeluar an samti ruknil baiti bi syazarwanihi, daripada kawasan
ruknil bait, sisi Baitullah, sisi Ka'bah itu bisa zarwanihi dengan syazarwan. Syazarwan itu kan tapak yang putih itu di bawah Ka'bah itu kan ada tapak yang putih, itu adalah apa nama? Tambahan kan, tambahan dasar Ka'bah, tambahan untuk mengukuhkan bangunan Ka'bah itu kan. Syazarwan yang di bawah tuh, batu-batu yang di bawah yang menjadi penopang daripada Ka'bah. Yang jadi penopang daripada Ka'bah. Itu kan dia adalah ada 3/4 hasta. 3 suku hasta. Kat situ tu ada 3 suku hasta. Kemudian wadakhilatun, yang mana itu kan terkeluar daripada ruknil bait, daripada sudut, daripada sisi dinding Baitullah dengan syazarwan tadi itu terkeluar sejauh 3/4 hasta. Wadakhilatun fi samti haitil hijr, dan dia masuk pada garisan dinding haitil hajar, haitil hijr, dinding hijr Ismail. Maka yang tadi itu jadi ada 2 sudut, ada dua sudut pandang. Dia terkeluar daripada Baitullah sebab dia tambahan daripada bangunan Ka'bah itu sendiri. Sudut pandang yang kedua kata dia itu dah masuk menjurus ke kawasan hijr Ismail. Pahal tughallabul ula, maka adakah dimenangkan sudut pandang yang pertama bahwa dia dah keluar daripada kawasan Baitullah, kawasan Ka'bah, sebab dia dah terkeluar. Dengan sebab syazarwan itu sendiri pun bukan bahagian daripada Ka'bah, dia hanyalah penopang dasar daripada bangunan Ka'bah itu sendiri. Maka apakah dimenangkan sudut yang pertama, sudut pandang yang pertama, maka boleh kita bertawaf di kawasan Fajwah tu, kawasan ruang kosong yang 3 suku hasta tu. Ataupun dimenangkan sudut pandang yang kedua, bahwasanya karena dia dah masuk pada kawasan hijr Ismail, maka tak bolehlah kita nak bertawaf dekat situ. Kullun muhtamal. Kedua-dua kemungkinan itu boleh jadi. Boleh jadi dia masuk di luar kawasan Ka'bah, maka kita boleh bertawaf. Boleh jadi dia masuk dah kawasan hijr Ismail, maka kita tak boleh bertawaf dekat kawasan itu. Wal ihtiyatu, dan yang lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati, asani kita ambil kemungkinan yang kedua bahawa dia masuk kawasan hijr Ismail, sudah masuk kawasan hijr Ismail, maka kita tidak bertawaf dekat kawasan Fajwah itu, kawasan kosong itu. Kita bertawaf justru di belakangnya hijr Ismail, ikut bulatan hijr Ismail, di belakang kawasan hijr Ismail, jadi kita bertawaf. Jadi begitulah juga di rukun-rukun, di sudut-sudut Ka'bah yang lain, kita jangan melenceng masuk ke, menghala ke kawasan kosong 3/4 hasta tadi. Sebab apa? Sebab itu ada boleh jadi dia kawasan Ka'bah, boleh jadi dia di luar kawasan Ka'bah, boleh jadi dia masuk kawasan hijr Ismail. Jadi kita ambil jalan selamat walaupun agak lebih jauh jadinya kan. Ambil jalan berjaga-jaga. Titik, base. Kemudian wa yataraddadun nadharu fi rab allazi bihaitil hijri hal huwa minhu aula. Dan kemudian ulama pun juga yataraddad, berbeza-beza pandangan mereka tentang rab-rab. Berbeza-beza pandangan mereka tentang rab-rab. Rab-rab ni kan bumbung, atas, bahagian atas daripada hijr Ismail nih. Bahagian kan hijr Ismail itu, dia kan kalau kita tengok gambar hijr Ismail kan ada bahagian atas tu dia lebih lebar sikit daripada bawahnya. Tu macam mana? Rab-rab yang di atas tu macam mana? Rab-rab yang di atas yang lebih lebar, yang ada ukiran dia, ada hiasan dia yang dekat atas hijr Ismail tu lagu mana? Maka ulama yataraddadun nazar, berbeza-beza pandangan para ulama tentang rab-rab ni. Tentang rab-rab ni, mereka berbeza-beza pandangan tentang rab-rab ni yang ada di dinding hijr Ismail, yang di atas hijr Ismail. Jadi ada struktur yang menonjol daripada hijr Ismail tu. Itu macam mana tu? Kalau seandainya tawaf misalnya tersentuh bahagian itu, misalnya macam mana? Hal huwa minhu aula, apakah dia itu termasuk hijr Ismail atau tidak?
Summa ra'aitu ben itu ulama berbeza-beza pandangan. Ada yang kata masuk, maka kalau seandainya masuk, maka jangan tawaf di situ, jangan sentuh itu benda. Kalau seandainya tak masuk, tak ada masalah nak sentuh pun, tak ada masalah nak sentuh itu benda pun sebab dia bukan. Jadi ulama beza-beza pandangan. Summa ra'aitu ibna Jamaah, kemudian aku tengok Imam Ibnu Jamaah, harrara, beliau mentahrir, beliau dah mentahrir ini maksudnya memastikan. Summa ra'aitu ibna Jamaah, beliau dah memastikan ardal hijri, ukuran atau saiz hijri Ismail itu bima la yutabikul kharijal an, dengan saiz dan ukuran yang tidak menepati realiti sekarang ini. Illa bidukhuli dzalika rab-rab, melainkan dengan masuknya juga itu rab-rab, struktur yang menonjol daripada hijri Ismail. Kalau kita masukkan struktur yang menonjol daripada hijri Ismail, maka memang ngamlah dengan dengan konfirmasi daripada Ibnu Jamaah saiz dan ukurannya tadi. Jadi Imam Ibnu Jamaah dah memastikan saiz ukuran hijri Ismail rupa-rupanya tidak sama dengan apa yang berlaku dalam realiti sekarang ni. Melainkan kalau seandainya kita masukkan juga saiz dan ukuran rab-rab tadi dalam bilangan hijri Ismail, baru ngam. Maka macam mana kalau macam tu? Fala yasihu, apa konsekuensi hukumnya, Pak? Akibat hukumnya, Pak? Fala yasihu tawafu man ja'ala usbu'ahu alaih, maka tidak sah tawaf orang yang meletakkan jarinya di atas rab-rab. Tak sah. Maknanya apa? Dia kena menjauh daripada itu rab-rab. Jangan bersentuhan dengan rab-rab. Wala man massa jidaral hijril ladzi tahta dzalika rab-rab, dan juga tidak sah tawaf orang yang menyentuh dinding hijri Ismail yang di bawah itu rab-rab. Jadi kena menjauhlah daripada rab-rab tu, jangan sampai tersentuh itu rab-rab, sebab rab-rab termasuk bahagian daripada hijri Ismail juga. Intaha daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi yang ra'ai itu tadi itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian wa minha, dan di antaranya juga wa yusannu, dan disunnahkan. Jadi selepas tawaf tu wa yusannu, dan disunnahkan ay yusalliya ba'dahu ay tawafi rak'ataini khalfal maqam alladhi unzila minal jannati liyakuma alaihi Ibrahimu alaihi salam. Wa minha, dan diantaranya juga selepas tawaf itu yusannu, disunnahkan ay yusalliya ba'dahu, bahwa dia orang yang sudah bertawaf itu untuk sembahyang selepas tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat khalfal maqam, di belakang maqam. Di belakang al-maqam itu maksudnya maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Di atas batu tempat berdiri Nabi Ibrahim yang kita tengok ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim kat situ. Maka kita sunat sembahyang 2 rakaat lepas tawaf di belakang maqam Ibrahim, allazi unzila minal jannah, yang mana batu maqam Ibrahim ini diturunkan daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu kan, Nabi Ibrahim berpijak atas batu. Yang mana ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim kat situ. Tempat yang dikenalkan dengan nama maqam Ibrahim, sunat kita sembahyang di belakang maqam Ibrahim. Wal muradu bi khalfihi, dan yang dimaksud dengan belakang maqam Ibrahim ini apa? Kullu ma yasduqu alaihi dzalika urfan, itu setiap tempat yang mana sah untuk dikatakan belakang maqam Ibrahim. Secara urufnya. Artinya bukan di hadapan, tapi di belakang maqam Ibrahim. Sama ada memang betul-betul di belakang ataupun sebelah kanan, sebelah kiri, yang mana posisinya di belakang maqam Ibrahim, bukan di hadapan. Wahadasal ana fis saqfi khalfahu zinatun 'azimatun bi dhahabin wa ghairihi fayambaghi 'adamu sholati tahtaha. Dan berlaku sekarang ini, dan wujud sekarang ini
Fisaffi khalfahu, di bumbung belakang daripada makam Ibrahim itu ada kat bumbung tu ada zinatun azimah, ada perhiasan yang besar. Bizahabin, dengan menggunakan emas, waghairihi, dan perhiasan yang lain-lainnya. Jadi di belakang makam Ibrahim dibuat satu binaan, ada satu bumbung besar. Dia punya hiasan kat situ, ada emas dan lain-lain, perhiasan-perhiasan yang lain yang mewah-mewah. Maka bayam bagi, maka sewajarnya, yang bagi di situ sewajarnya, sepatutnya, seeloknya, yang bagi kalau dalam istilah fiqh itu membawa makna hukum wajib ataupun sunat. Dalam istilah fiqh itu membawa hukum wajib ataupun sunat. Artinya bayam bagi sewajarnya, sepatutnya, kita artikan seperti itu, membawa hukum sama ada wajib ataupun sunat. Apa dia? Ada musholati tahtaha, tidak sembahyang di bawahnya. Tidak sembahyang di bawah bumbung yang ada perhiasan emas yang besar. Sebab apa? Sebab lebih apa? Nanti sembahyangnya tak khusyuk lah. Maksudnya sembahyangnya tak khusyuk. Sebab tengok lebih pada tengok perhiasan di atas tu. Kan menjadi susah. Jadi di bumbung tu ada perhiasan apa, ada perhiasan yang besar, ada emasnya, peraknya. Jadi nanti sembahyang justru bukannya sembahyang khusyuk kerana Allah Ta'ala, sembahyang justru lihat perhiasan di atas tu. Ini jadi tidak khusyuk. Maka apa yang bagi sewajarnya lah, sepatutnya lah, tidak sembahyang di bawah itu bumbung. Takut-takut sembahyangnya jadi tidak khusyuk. Dia khawatir sembahyangnya tidak khusyuk pada ketika itu, sebab terlalu besar dan hebat perhiasan yang ada di bumbung tu. Itu dia. Jadi sudut kemakruhannya karena terlalu besar, terlalu hebat perhiasan yang ada di bumbung tu. Jadi dikuatiri orang yang sembahyang justru malah tidak khusyuk pada ketika itu, justru malahan tidak khusyuk. Maka yang bagi, kata beliau, yang bagi ini membawa hukum wajib ataupun sunat, tidak sembahyang kat situ, sebab dikuatiri akan menghilangkan kekhusyuan orang yang sembahyang. Okey, wayalihi, dan selepas itu, jadi kalau seandainya tak boleh sembahyang di belakang makam Ibrahim, macam mana? Wayalihi fil fadli, dan mengikuti daripada makam Ibrahim itu, fil fadli, dalam sudut keutamaan, sebab makam Ibrahim itu kan memang disebut dalam ayat wattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk sembahyang. Kalau saya tak boleh sembahyang di belakang makam Ibrahim sebab terlalu ramai orang misalnya, dakhil al-Ka'bah, wayalihi fil fadli dakhil al-Ka'bah, mengikutinya makam Ibrahim daripada sudut keutamaan adalah dakhil al-Ka'bah, di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Itu nombor 2. Kemudian nombor 3, patah mizab, di bawah mizab, di bawah pancuran, pancuran emas Siti Zubaidah tu, bawah pancuran tu. Sembahyang bawah pancuran tu. Kemudian mengikutinya lagi fabaqiyatil hijr. Fabaqiyatil hijr, di seluruh kawasan Hijr Ismail. Seluruh kawasan Hijr Ismail. Mengikutinya lagi Fal-Hatim, kawasan antara Hijr Ismail dan Kaabah. Kawasan antara Hijr Ismail dan Kaabah. Al-Hatim. Al-Hatim itu ruang kosong antara Hijr Ismail dan Kaabah. Kemudian fawajihil Ka'bati, tak boleh juga di Hatim sebab ramai orang yang berebut-rebut masuk sana. Fawajihil Ka'bati, di hadapan Kaabah. Di hadapan Kaabah. Entah itu di hadapan Kaabah yang mana, ikutlah janji di hadapan Kaabah. Kemudian pabainal yamaniyah ini, tak boleh di hadapan Kaabah, maka pabainal yamaniyah ini, di antara dua rukun Yamani. Dua rukun Yamani ini maksudnya rukun Yamani dengan antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Di situ kita sembahyang. Kemudian pabaqiyatil masjid, kalau tak boleh juga antara dua rukun Yaman ini, pabaqiyatil masjid, di seluruh kawasan masjid. Tak kira lah nak duduk di hadapan ke belakang ke, janji masih Masjidil Haram.
Semayang situ. Kemudian selepasnya itu, kalau tak boleh juga Masjidil Haramnya dah penuh misalnya, pada hari Khadijah maka sembahyang di pada hari Khadijah sembahyang di rumahnya Siti Khadijah. Ni ketika dahulu masih ada rumah Siti Khadijah, sekarang dah ada hancur, dah jadi kawasan masjid dah sekarang. Pada hari Khadijah di rumahnya Siti Khadijah. Kemudian pamak kata, kalau tak boleh juga di rumah Siti Khadijah pun penuh, pamak kata di seluruh kota Mekah. Mekah ada penuh, bal haram, di seluruh tanah haram. Itu darjah keutamaan sembahyang. Jadi paling utama di belakang makam Ibrahim. Selepasnya itu di mana tadi? Di dalam Ka'bah. Selepasnya di bawah pancuran. Selepasnya itu di kawasan Hijr Ismail. Kemudian di hadapan Ka'bah. Kemudian di masjid, kemudian di rumah Siti Khadijah, kemudian di Makkah, dan kemudian seterusnya yang terakhir di kawasan Tanah Haram Makkah. Intaha. Faedah. Tukrahu i'adatus sa'yi li hajjin wa mu'tamir. Makruh mengulangi sa'i antara Safa dan Marwah bagi orang yang haji dan umrah. Jadi kalau dah sa'i antara Safa dan Marwah, dah sa'i dah 7 kali antara Safa dan Marwah dah. Lepas tu nak sa'i pula, makruh hukumnya. Kena dipisah. Dia tak boleh sa'i 2 kali. Dia makruh sa'i 2 kali berturut-turut. Jadi dah sa'i dah 7 kali antara Safa dan Marwah. Kena ada masa yang cukup, masa yang lama untuk kita sa'i kembali. Jadi kena ada masa yang lama. Tak boleh nak mengulangi sa'i secara berturut-turut. Kena ada masa yang lama. Masa yang lama tu maksudnya kata para ulama dengan sekadar tawaf. Jadi dia lepas sa'i, nak sa'i pula dia kena tawaf dulu. Lepas tawaf baru boleh sa'i pula. Macam tu. Kalau dia nak sa'i dan kemudian sa'i, itu hukumnya makruh. Tukrahu i'adatus sa'yi li hajin wa mu'tamir. Dan makruh mengulangi sa'i bagi seorang yang pergi haji dan juga orang yang pergi umrah. Jadi tak boleh dia sa'i, dah selesai sa'i, nak sa'i pula. Tak boleh. Hukumnya makruh. Tak boleh, itu maksudnya makruh lah. Ikhtalafu. Tapi ulama berbeza pendapat orang yang melakukan haji kiran. Haji kiran ni kan dia menyekalikan antara haji dan umrah. Menyekalikan antara haji dan umrah. Tawafnya sekali je. Tawaf haji dan umrahnya tu kan sekali je. Lepas tawaf haji dan umrah kan dia sa'i. Sa'i pun juga sekali je. Tapi dia nak mendua kali macam mana? Ulama khilaf. Ikhtalafu fil qarin. Ulama khilaf tentang orang yang melakukan haji qarin. Haji kiran. Farajjah Ibnu Hajarin fi kutubihi, dan Imam Ibnu Hajar mentarjih dalam kitab-kitab beliau seperti kitab Tuhfah, kemudian seperti kitab Hasyiah Al-Idah, wa Muhammad Ramli, Imam Muhammad Ramli mentarjihkan dalam kitab fi Syarhid Dulajiyah, dalam kitab Syarah Ad-Dulajiyah, taba'an lil Bulkini, mengikuti kepada Imam Al-Bulkini. Jadi Imam Bulkini beliau punya pandangan yang diikuti oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Muhammad Ramli, ditarjih oleh mereka berdua. Apa dia? Adamanat bihi, tidak sunat. Jadi kalau orangnya haji kiran, dah dia tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf haji umrahnya sekali pada ketika itu, maka sa'inya pun juga sekali sajalah. Sa'i untuk haji dan umrah dia sudah sekali cukup. Jadi tidak sunat nak 2 kali. Sebab tawafnya saja pun sekali saja. Maka sa'inya pun juga sekali saja. Tidak sunat untuk mendua kali. Ini pandangan yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Mengikuti kepada pandangannya Imam Bulkini, tidak sunat. Sebab tawaf haji umrahnya orang kiran kan sekali. Maka sa'inya pun juga sekali sajalah. Tidak perlu 2 kali. Hukumnya makruh kalau nak mendua kali, tidak sunat kata beliau. Wa zahabal khatibu fil Mughni. Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni pula berpandangan, dan juga Imam Muhammad Ramli dalam kitab Syarhil Idah, dalam kitab Syarah Idah. Jadi Imam Muhammad Ramli ni ada 2 pandangan. Dalam Syarah Dulajiyah kata tidak sunat. Dalam kitab Syarah Idah kata lagu mana? Sunat. Wa Sinmim, wa Sinni Ibnu Qasim, wa Ibnu Allan wa ghairuhum
Dan ulama-ulama yang lain ila nadbihi lahu, sunat diulangi. Sunat diulangi. Sunat 2 kali lah. Jadi orang yang berhaji-hajinya haji qiran, dia itu kata Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli dalam kitab Syarah Dulajah tidak sunat diulang sa'inya, sebab tawafnya pun sekali saja, maka sa'inya punya juga sekali sajalah. Tapi dalam kitab yang lain, Imam Ramli dalam kitab Syarah Idah, Imam Khatib Syirbi dalam kitab Mughnil Muhtad, Imam Ibnu Qasim, Imam Ibnu Allan, ulama-ulama yang lain berpendapat aja sunat diulang. Sa'inya tadi itu jadi dia boleh buat 2 kali. Sa'inya sunat untuk buat 2 kali. Wa muqtada kalamihim, dan muqtada kalamihim, isi kesimpulan daripada ucapan pandangan mereka yang dikatakan makruh mengulangi sa'i itu macam mana? Imtina umwalatit tawafaini wasa'aini, yaitu terlarang, maksudnya makruhnya itu adalah imtina, tertegahnya, terlarangnya mualat, berturut-turut 2 tawaf. Jadi kita dah tawaf dah 7 kali. Lepas tu kita tawaf pula. Itu makruh. Kalau nak tawaf 2 kali, maknanya lepas tawaf kita sembahyang dulu 2 rakaat, lepas tu baru tawaf. Sa'i pun macam tu. Sa'i antara Safa Marwah, nak sa'i pula? Dah. Tawaf dulu, baru sa'i pula lepas tu. Tu. Jadi yang dikatakan makruh itu apa? Wa muqtada kalamihim, dan konsekuensi kesimpulan daripada pandangan-pandangan mereka para ulama itu yang dikatakan makruh itu dah imtina'u, tertegahnya, terlarangnya. Terlarang itu maksudnya dalam kata makruh ya. Mualatit tawafa ini berturut-turut 2 tawaf. Wasa'i dan 2 sa'i. Artinya selepas tawaf kita kena pisahkan tawaf yang kedua itu dengan sesuatu yang lain. Jadi sunat lepas tawaf sekali, lepas tawaf tu 7 kali dah pusingan Kaabah, jadilah dia sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu baru sambung tawaf pula. Sembahyang sunat pula baru sambung tawaf. Itu tak apa. Itu tak ada masalah. Yang makruh tu kalau tawaf dah 7 kali pusingan, lepas tu tawaf pula. Lepas tu tawaf pula. Tak ada diselangi dengan sembahyang sunat. Tak ada diselangi dengan perkara yang lain. Maka itu makruh hukumnya. Begitu juga dengan sa'i. Sa'i dah 7 kali antara Safa dan Marwah, lepas tu dia pergi sa'i pula. Lepas tu dia pergi sa'i pula. Itu hukumnya makruh. Tidak diselangi dengan perkara-perkara yang lain. Begitu. Maka macam mana yang betulnya? Fayatufu wa yas'a. Maka dia tawaf, kemudian dia sa'i. Summa, kemudian tawaf pula, kemudian dia sa'i. Itu boleh mengulangi sa'i macam tu. Jadi ada sengkang, ada jarak, ada tenggang masa antara sa'i dengan sa'i. Yakni seperti itu. Dia tawaf sa'i. Lepas tu tawaf sa'i. Tawaf sa'i. Macam tu ada dipisahkan sa'i. Jadi itu oleh tawaf. Begitu juga tawaf dengan sembahyang, tawaf. Tawaf, sembahyang, tawaf. Tawaf, sembahyang, tawaf. Dipisahkan tawaf tadi itu dengan sembahyang. Macam tu. Titik. Waqad tajibu i'adatus sa'i. Dan kadang-kadang sa'i, mengulang sa'i itu justru hukumnya wajib. Waqad tajibu. Dan kadang-kadang ada juga skala hukum mengulangi sa'i itu justru wajib. Macam mana? Ka'an balagha, seperti mana dia jadi akil balik. Jadi ketika dia sa'i yang pertama, dia belum akil balik lagi. Lepas tu tiba-tiba dia akil balik. Masa masih dekat Mekah tu tiba-tiba ada akil balik. Akhirnya Pak, wajiblah dia mengulang sa'i dia yang sebelumnya. Sebab masa dia sa'i yang sebelumnya itu kan belum mukallaf lagi. Bila belum mukallaf, sa'i pun sebenarnya tidak wajib atas dia. Tapi ketika mana dia dah akil balik, maka wajib diulangi sa'i yang tadi tu. Jadi wajiblah mengulangi sa'i. Afaq, atau jadi sedar. Jadi sedar. Tadi sebelumnya masa dia sa'i yang pertama tu dia gila. Dia gila. Dah sa'i dalam keadaan gila. Tiba-tiba sedar siuman ataupun dia dah bangun daripada pengsannya. Maka sa'i pula dia kali yang kedua. Wajib mengulangi sa'inya. A'taqa ba'dahu, ataupun dia merdeka selepas sa'i yang pertama. Jadi masa sa'i yang pertama dia hamba sahaya. Lepas tu dimerdekakan oleh tuannya, maka dia wajib mengulangi sa'inya yang pertama tadi tu. Titik. Dengan syarat apa? Wa adrakal wuqufa kamilan. Jadi dia balik
dia sedar, dia merdeka selepas sa'i yang pertama dan dia dapat wukuf secara sempurna daripada petang hari Arafah sehingga seterusnya dia dapat wukuf secara sempurna daripada waktu bermula wukuf tu dia dapat waktu wukuf secara sempurna, maka fayu'iduhu hina idzin, maka ketika itu wajiblah dia mengulangi sa'i yang dia buat tu, sebab dia buat semasa belum dalam kewajiban lagi, sekarang dah wajib, maka dia kena ulang. Wajib kena ulang sa'i dia. Qalahul Qurdi, itu dinyatakan oleh Imam Al-Qurdi. Qala, beliau juga menyatakan tentang jarak antara Safa dan Marwah. Wa zar'u ma baina Safa wal Marwati, dan jarak ukuran hasta antara Safa dan Marwah itu sab'umi'atin wa sab'una zira'an bi zira'il yadil mu'tadilati. Jarak antara Safa dan Marwah itu jaraknya adalah 770 hasta. 770 hasta dengan hasta tangan yang sederhana panjangnya itu hasta. Jadi tangan yang sederhana, bukan tangan yang terlalu panjang, bukan tangan yang terlalu pendek, tapi tangan yang sederhana punya panjang, itu jaraknya 770 hasta. Qalahu Qalyubi, ini dinyatakan oleh Imam Al-Qalyubi, intaha. Titik. Faidatun, faidatun. Rawal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan ini tentang doa pada petang hari Arafah. Rawal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan ini dalam kitab Syu'abul Iman, dalam kitab Syu'abul Iman, hadis riwayat Sayyidina Jabir kalau tak silap. Rawal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Imam Baihaqi meriwayatkan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia kata? Nabi kita kata apa? Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim. Tidak ada seorang muslim yakifu yang dia berwukuf asyiyata Arafah, pada petang hari Arafah. Jadi ini muslim yang berwukuf pada petang hari Arafah. Jadi kalau di Mekah hari inilah wukufnya. Hari ini wukuf. Jadi mereka berwukuf pada petang hari Arafah. Ma min muslimin, tiada seorang Islam yang berwukuf pada petang hari Arafah, pada masa wukuf di Arafah tu. Fayastaqbilul qiblata biwajhihi, dan pada ketika itu dia menghadap kiblat dengan wajahnya. Jadi dia menghadap kiblat pada ketika itu. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pada hari wukuf dekat padang Arafah, pada petang hari Arafah tu dia mengucap zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, 100 kali. Summa yaqul, kemudian dia juga mengucap Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah mi'ata marrah pun juga 100 kali. Jadi dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 100 kali, kemudian salawat Ibrahimiyah 100 kali. Summa, kemudian dia baca pula surat al-ikhlas, summa surat al-ikhlas mi'ata marrah. Dia baca qul huwallahu ahad 100 kali juga. Illa, melainkan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya malaikati ma jaza'u abdi, wahai malaikatku, apa balasan yang pantas, yang patut untuk hambaku ini, yang dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengucap selawat dekat Nabi, baca surat Al-Ikhlas ini 100 kali ini, apa balasan yang patut untuk dia? Allah Ta'ala tanya dekat malaikat. Sebelum malaikat menjawab, Allah Ta'ala dah kata, ushidukum, saksikanlah oleh kamu, anni qad ghafartu lahu wa syafa'atuhu, aku dah mengampuni dia dan aku berikan syafaat, pertolongan, rahmat, kasih sayangku kepadanya.
Walau sa'alani, dan jika seandainya dia minta kepada aku. Dia minta, dia berdoa memintakan ampunan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang juga hadir dekat tempat berwukuf pada ketika itu, walaupun mereka tak beramal seperti mana amalannya dia. Walau sa'alani, dan jika seandainya dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku dengan doa meminta pengampunan juga untuk ahli-ahli yang berwukuf yang lain, maka la syafa'atuhu fi ahlil mauqif. Aku akan berikan pertolongan rahmat kasih sayangku ini semuanya fi ahlil mauqif, pada orang-orang yang berwukuf ini. Jadi walaupun mereka tak buat apa yang dia buat, tapi dia memintakan ampun dekat Allah Subhanahu wa taala, memintakan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, semuanya Allah Taala bagi rahmat dan kasih sayangnya pada ketika itu. Intaha. Wa qala al-Qurdi, dan juga Imam Qurdi menyatakan, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'ai yauma Arafah. Seafdal-afdal doa itu ada pada hari Arafah. Jadi seafdal-afdal doa pada hari Arafah. Maka di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya bahkan dengan dibandingkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, masih utama lagi 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Semulia-mulia Lailatul Qadar, masih lebih mulia lagi hari Arafah ini. Ada ulama yang berpandangan sedemikian karena ada hadis afdalud du'a yaum Arafah. Seafdal-afdal doa itu pada hari Arafah. Semulia-mulia doa itu pada hari Arafah. Di mana hadis yang lain Nabi kita kata, ma min ayyam al-amalu salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tak ada hari-hari yang mana amal kebaikan lagi disukai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan amal kebaikan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini jadi daripada dua hadis ini, ulama ada di antara ulama yang berpandangan bahkan hari Arafah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini justru dia lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tuh. Wa afdalu ma qultu, dan seafdal-afdal, semulia-mulia apa yang pernah aku ucap. Semulia-mulia apa yang aku ucap, ucapan kita sebagai seorang manusia, apa dia? La ilaha illallah wahdah. Ila akhirih. Semulia-mulia yang diucap adalah la ilaha illallah wahdah. Kenyataan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itulah ucapan manusia yang paling mulia yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang paling mulia yang diucapkan oleh manusia yaitu kenyataan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirih, itu maksudnya apa? Ai bi Arafata wa ghairiha, yaitu maksudnya di Arafah dan juga di tempat selain Arafah. Di Arafah dan di tempat selain Arafah. Jadi seabdal-abdal doa hari Arafah, seabdal-abdal ucapan la ilaha illallah tu mana-mana saja, sama ada di dekat padang Arafah dan juga dekat lain-lain tempat di selain daripada padang Arafah. Kama yadullu alaihi hazbuz zarfi. Ini seperti mana ditunjukkan oleh penghapusan zarab di situ. Jadi karena tak ada zarab yang dinyatakan kat situ, jadi artinya apa? Zarab makannya tak ada. Maknanya apa? Di semua tempat lah, tak kisah di Arafah kah ataupun yang selain Arafah lah, tetap sebaik-baik doa hari Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan itu la ilaha illallah, sama ada di padang Arafah sendiri ataupun di mana-mana tempat sekalipun. Sebab apa? Tak ada zarab makannya kat situ. Ada zarab zaman je, yaum. Ada yaum Arafah. Zarab zaman pada hari Arafah. Maksudnya sebaik-baik doa pada hari Arafah. Tempatnya di mana? Tak kisahlah, di Arafah ke, di KB ke, di Pasemah ke, tak kisah. Janji hari Arafah. Wa yuhtamalu, dan ada juga kemungkinan annahu qaidun fihi, bahwasanya itu berkait dengan Arafah. Berkait dengan Arafah. Artinya tempatnya itu di Arafah saja, bukan di tempat yang lain. Li'annal asla, karena asalnya itu adalah li'annal asla tasyarukul muta'atifati fil qaid, yaitu berkongsinya al-muta'atifat,
benda-benda yang beratap itu dalam kait. Jadi kait yang pertama itu ada yaum Arafah, hari Arafah, maka tempatnya pun juga di Arafah. Sebaik-baik ucapan la ilaha illallah pun juga di Arafah. Itu dia. Karena asal dalam bahasa adalah tasyarukul muta'atifati fil kait. Bersamaan benda-benda yang diatap itu dalam kait. Jadi kait yang pertama yaum Arafah, hari Arafah, maknanya di Arafah lah. Kemudian yang sebenarnya sebaik-baik ucapan pun la ilaha illallah pun juga di Arafah lah maksudnya. Sebab asalnya tuh macam tuh. Asal dalam ilmu nahu itu dah benda-benda yang diatop itu semuanya berkongsi dalam kait. Tapi wal awwalu pandangan yang pertama, yakni ianya tak berkait dengan Arafah dan lain-lain karena tak ada zaraf makannya, itu akrab. Itu lebih hampir kepada kebenaran. Akrab maksudnya lebih hampir kepada kebenaran, maksudnya dialah pendapat yang lebih kuat. Artinya tak kisahlah itu di Arafah ke ataupun yang tidak di Arafah kah. Janji itu hari Arafah, janji itu ucapannya la ilaha illallah, itulah yang terbaik. Intaha daripada kitab Syarhul Idah. Daripada kitab Syarhul Idah ni idah yang mana? Banyak syarah idah. Ni maksudnya syarah idah yang ditulis oleh Imam Ibnu Allan As-Siddiqi. Dalam kitab syarah idah yang ditulis hasyiah idah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, beliau lebih mentarjihkan pandangan yang kedua, yaitu khas di Arafah sahaja. Yaitu khas di Arafah sahaja, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab syarah idah yang ditulis oleh beliau. Minahul Fattah, Fathul Fattah kata tajuknya. Itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Minahul Fattah ke Fathul Fattah, tak ingat. Tapi itu adalah hasyiah daripada Imam Ibnu Hajar atas yang al-idahnya Imam Nawawi. Beliau lebih menguatkan pandangan yang kedua, yaitu berkait dengan padang Arafah itu sendiri. Tapi kata Imam Ibnu Allan dalam kitab Syarah Idah, pandangan yang pertama itu lebih kuat, yakni dia tidak berkait dengan padang Arafah itu sendiri, tapi adalah justru dia adalah berkaitnya dengan hari Arafahnya saja. Masalah tempat karena tak disebut dalam hadis tu, maknanya tak ada kena mengena dengan tempat, cuma harinya saja disebut hari Arafah. Tempatnya tak kisahlah nak di Arafah ke, nak selain di Arafah ke. Tapi Imam Ibnu Hajar menguatkan pandangan yang kedua. Kenapa? Karena dalam setengah jalan hadis yang lain, kata Imam Ibnu Hajar, ada sarih pengaitan dengan tempat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain. Itu dia. Intaha. Intaha ni ada dinukilkan oleh Imam Qurdi dalam kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Faidatun. Yusannu fi ramyi jamratil aqabati, dan disunahkan ketika kita melontar jamratul aqabah. Ini melontar jamratul aqabah yang pertama, melontar jamratul aqabah yang pertama pada hari yang ke-10. Melontar jamratul aqabah yang pertama pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Yusannu fi ramyi jamratil aqabah, dan disunnahkan ketika kita melontar jamratul aqabah yang pertama, maksudnya ayyaj'ala Makkah an yasarihi, bahwa dia menjadikan Makkah itu di sebelah kirinya, wa minan an yaminihi, dan Mina pula di sebelah kanannya, wa yastaqbilaha, dan dia menghadap betul-betul ke arah jamratul aqabah halata rami, ketika dia melontar, lil ittiba, karena mengikuti dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamratul aqabah pada hari yang pertama 10 Zulhijjah itu, Nabi kita melakukan sedemikian. Wa yahtassu hadza bi yaumin nahri litamayyuziha fihi. Dan ini khusus perbuatan yang sebegini, yang kita menjadikan Mekah di sebelah kiri kita, Mina di sebelah kanan kita, dan kita menghadap jamrah itu semasa kita melontar itu, khusus itu kita buat bi yaumin nahri, dengan hari nahar. Dengan hari nahar maksudnya hari
penyembelihan hari 10 Zulhijjah. Pada hari raya haji itu kita macam tu. Kita ketika melontar jamratul aqabahnya. Litamayyuziha fihi, karena keistimewaan hari Yaumun Nahar itu sendiri. Bi khilafi baqiyati ayyamit tasyrik, ni berbeza dengan hari-hari tasyrik yang lain. 11, 12, 13 Zulhijjah tu beza. Pada ketika itu, pada melontar pada hari tasyrik macam mana? Fa inna sunnata, yang disunnahkan ketika kita melontar pada hari tasyrik, istiqbaluhul qiblata fi ramyil kul, yaitu kita menghadap kiblat ketika kita melontar semua jamrah-jamrah yang pada ketika itu kita lontar. Jamratul ula ke, jamratul wusta ke, jamratul aqabah ke. Sunat pada ketika itu kita semuanya menghadap kiblat belaka. Pada hari tasyrik 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Intaha. Itu daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. Faidatun min syurutin nafaril awal, di antara syarat nafar awal. Apa dia syarat nafar awalnya? Ayyakuna ba'da jami'ir ramyi, bahwa dia berlaku nafar awal ini selepas semua lontaran. Selepas semua lontaran. Jadi selesaikan dulu melontar jamratul aqabah tu. Fala budda liman rama jamratul aqabatihi na idzin ayyauda ila mina liyakuna nafaruhu minha ba'da jami'i ramyi. Jadi selepas dia lontar jamratul aqabah, dia lontar pula jamratul ula, dia lontar pula jamratul wusta. Selesaikan semua lontaran. Fala budda, maka semestinya, sewajibnya, liman rama jamratul aqabah, bagi orang yang sudah melontar jamratul aqabah ketika itu, ayyauda ila mina, bahwa dia kembali ke Mina. Liyakuna nafaruhu minha, supaya jadilah nafarnya itu daripada Mina. Ba'da jami'ir ramyi, selepas dia itu melontar semua lontaran. Selepas dia itu melontar semua lontaran, supaya dia keluarnya itu nanti daripada Mina, nafarnya itu daripada Mina. Li'annaha kharija Mina, karena pada ketika itu, karena ketika dia selepas melontar jamratul aqabah itu kan dia berada di luar Mina, maka dia kena kembali ke Mina supaya jadikan nafarnya dia itu daripada Mina. Wa illa lam yasihha nafaruhul awal, kalau tidak macam tu, kalau dia tidak kembali ke Mina, maka tak sahlah nafar awalnya itu. Tak sahlah nafar awalnya itu. Jadi selepas dia selesai melontar jamratul aqabah pada hari yang ke-11 ataupun ke-12 itu kan dia kembali lagi ke Mina kan jamratul aqabah. Selepas jamratul aqabah dia kembali lagi ke Mina supaya dia nafarnya itu daripada Mina. Tuh. Wa ayyanwiyan nafara ma'al khuruji min Mina, dan dia berniat nafar bersama dengan ketika mana dia keluar daripada Mina tu, dia niat untuk melakukan nafar. Dia niat untuk melakukan nafar ketika dia keluar daripada Mina. Bila wa ayyan fira fil yaumis tsani wa ba'da zawal, dan hendaknya dia keluar nafar awal tu bermula ayyan fira fil yaumis tsani, pada hari yang kedua. Hari yang kedua maksudnya 11 Zulhijjah. Wa ba'da zawal, dan selepas tergelincir matahari. Wa ayyakuna qad batal lailataini qablahu, dan hendaknya dia itu sudah bermalam 2 malam di Mina sebelumnya. Dia dah bermalam di Mina sebelumnya. Malam yang ke-10 dah ada di Mina. Malam yang ke-11 pun dah ada di Mina. Jadi pada hari yang ke-11, selepas gelincir matahari, dia dah boleh nafar awal. Jadi dengan syarat tadi itu semua dah dia selesaikan semua lontaran dia. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Kemudian selepas jamratul aqabah tu dia balik ke Mina. Selepas gelincir matahari itu dia pada hari yang ke-11 selepas gelincir matahari dia berniat untuk keluar daripada Mina, nafar keluar daripada Mina. Itu niat nafar bersama dengan keluarnya dia daripada Mina. Wa ayyan fira,
dan juga hendaknya dia bernafar tadi itu qablal ghurub, sebelum tenggelamnya matahari. Jadi masa dia antara selepas gelincir sehingga tenggelam matahari. Kalau gharabat, kalau seandainya matahari dah tenggelam, pada hari yang ke-11 ni matahari dah tenggelam dah. Wa huwa fi syughlil irtihal. Dan dia ketika itu masih lagi sibuk menyediakan diri untuk berangkat, untuk bertolak. Pada ketika itu belum bertolak lagi, masih sibuk bersiap sedia. Simpan barang apa semua. Tapi dah tenggelam dah matahari. Aw ada ba'dal ghurubi ila Mina lihajatin. Atau dia sebenarnya dah keluar dah daripada Mina. Tapi selepas tenggelam matahari, dia balik pula ke Mina. Karena ada satu keperluan, mungkin ada barang tertinggal atau apa. Ada satu keperluan, dia balik pula ke Mina lepas tenggelam matahari hari yang ke-11 tadi tu. Dah masuk malam ke-12 dah. Lazimahul mabit. Maka wajiblah dia bermalam pula semalaman di Mina. Waramyun radah. Waramyu radih. Dan dia melontar pada esok harinya. Hari yang ke-12. Qalahu Muhammad Ramli. Itu dinyatakan oleh Imam Muhammad Ramli. Wajib dia bermalam. Wajib dia melontar pada esok harinya. Tapi kata Imam Ibn Hajar, tak wajib. Jadi artinya bila dia akan ada hajat, masuk ke semari kemudian mungkin ambil barang tertinggal, dia boleh terus keluar selalu, tak perlu bermalam di Mina pun tak ada masalah. Kata Imam Ibn Hajar, tak perlu bermalam di Mina, tak perlu melontar. Tak ada masalah. La intaha. Itu dinukil oleh Imam Al-Qurdi, Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Juga dalam kitab Hawashi Al-Madaniyah. Wa qala Suyuti, dan dinamakan jamrah tu jamrah. Kenapa? Wa qala Suyuti, Imam Suyuti, wa sumyat jimaran, dinamakan jimar, melontar, jamrah tu kenapa? Li'anna Adam, karena pada asal mulanya itu adalah baginda Adam alaihi salam. Kana yagmi iblis. Kana yagmi iblis. Dahulunya baginda Adam itu melontar iblis, membaling batu dekat iblis. Baginda Adam baling batu dekat iblis. Jadi jamrah tu disebut jamrah tu kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam dahulu dia pernah baling batu dekat iblis. Payu jemi min baini yadai ayusri'a. Maka kemudian iblis pun yujmir, berlari di hadapan Nabi Adam. Artinya dia pun melarikan, bila dilontar batu, iblis pun melarikan diri di hadapan Nabi Adam. Ayusri'a, melarikan diri, berlari kencang, melarikan diri daripada lontaran batunya Nabi Adam. Maka akhirnya dinamakan dengan jamrah. Lontaran jamrah itu dinamakan dengan jamrah. Kemudian seterusnya, muharramatul ihram wa ahkamud dima, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu atam, wala ilma lana illa ma 'allam. Masanya dah habis. Wallahu a'lam.